Cara keempat dalam menentukan tindak balas pengoksidaan ataupun penurunan adalah melalui nombor pengoksidaan. Apakah dia nombor pengoksidaan? Nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan garis panduan yang berikut. Okey, awak tengok. Yang pertama, nombor pengoksidaan bagi semua unsur tunggal ialah kosong. Okey, nombor pengoksidaan ni saya guna singkatan dia NPO. Baik, kalau semua unsur tu dia berada dalam keadaan tunggal ataupun dia berada sorang-sorang, contoh natrium dia sorang-sorang kan. Jadi nombor pengoksidaan bagi natrium ialah kosong. Karbon ni pun dia sorang-sorang. Jadi nombor pengoksidaan bagi karbon adalah kosong. Klorin pun dia sorang-sorang, maka nombor pengoksidaan klorin adalah kosong. Oksigen pun dia sorang-sorang, maka nombor pengoksidaan oksigen adalah kosong. Jadi awak ingat ya, nombor pengoksidaan bagi semua unsur tunggal, tunggal tu maksudnya dia sorang-sorang, nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Okay, yang kedua, nombor pengoksidaan bagi semua unsur dalam kumpulan 1 dalam sebatian sentiasa positif 1. Maksudnya, okey, awak tengok unsur kumpulan 1 kita ada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. Awak kena ingat semua unsur dalam kumpulan 1. Okey, kalau unsur ni dia wujud dalam keadaan tunggal, dia wujud sorang-sorang macam tadi kan. Contoh natrium dia sorang-sorang, nombor pengoksidaan dia kosong. Kalium dia sorang-sorang, nombor pengoksidaan dia kosong. Tapi kalau unsur kumpulan 1 ini dia dalam bentuk sebatian, maksudnya dia bergabung dengan unsur lain. Contoh natrium klorida, dia dalam bentuk sebatian, dia bergabung dengan unsur lain. Maka nombor pengoksidaan natrium dia sentiasa positif 1. Ingat tu. Nombor pengoksidaan unsur kumpulan 1 kalau dia bergabung dengan unsur lain, nombor pengoksidaan dia sentiasa positif 1. Kalau dia tak bergabung, dia sorang-sorang, nombor pengoksidaan dia kosong, sama macam atas ni. Okey, seterusnya. Nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 2 dalam sebatian sentiasa positif 2. Maksudnya, okey, ini adalah unsur kumpulan 2 pun awak kena hafal, iaitu beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium dan juga radium. Kalau unsur kumpulan 2 ni dia wujud sorang-sorang macam atas ni, nombor pengoksidaan dia kosong. Tapi kalau unsur kumpulan 2 ni dia bergabung dengan unsur lain, contoh magnesium oksida. Dia bergabung dengan unsur lain membentuk sebatian, maka nombor pengoksidaan bagi magnesium sentiasa positif 2. Begitu juga unsur dalam kumpulan 2 ni, kalau dia bergabung dengan unsur lain, nombor pengoksidaannya sentiasa positif 2. Ingat tu. Seterusnya, nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 7 dalam sebatian biasanya negatif 1. Biasanya negatif 1. Contoh unsur kumpulan 17, kita ada fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin dan juga tennessine. Kalau unsur kumpulan 17 ni dia wujud sorang-sorang macam atas ni, nombor pengoksidaan dia kosong. Tetapi kalau unsur dalam kumpulan 17 ni dia dalam sebentuk sebatian, maksudnya dia bergabung dengan unsur lain macam ni tadi kan, maka biasanya tu maksudnya bukannya sentiasa, biasanya negatif 1. Ingat tu. Kalau dia bergabung dengan unsur lain biasanya negatif 1. Dan yang penting ini, kalaulah unsur kumpulan 17 ni dia bergabung dengan oksigen, maka nombor pengoksidaan unsur dalam kumpulan 17 ni dia akan menjadi positif. Kalau dia bergabung dengan oksigen, kalau ada oksigen dalam sebatian tu, maka nombor pengoksidaan dia positif. Positif berapa? Nanti kita akan kira. Seterusnya, kalau ion
Kalau di dalam bentuk ion monoatom, ion monoatom tu maksudnya satu atom. Contoh, ion kalsium ni dia monoatom, dia satu atom saja. Maka nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah sama dengan cas ion itu. Contoh, kita ada ion kalsium, casnya 2 positif. Maka nombor pengoksidaan bagi kalsium adalah positif 2. Kena tulis positif ni, tak boleh tulis 2. Kena tulis tanda tambah. Nombor pengoksidaan bagi ion bromida ialah negatif 1, sama dengan cas ion dia. Ini maksud ion monoatom. Monoatom tu maksudnya satu atom. Nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah sama dengan cas pada ion itu. Seterusnya, nombor pengoksidaan hidrogen dalam sebatian. Dalam sebatian tu maksudnya dia bergabung dengan unsur lain. Kalau dia bergabung dengan unsur lain, kalaulah unsur itu bukan logam, maka nombor pengoksidaan hidrogen adalah positif 1. Contoh, kita ada hidrogen klorida. Hidrogen ni bergabung dengan unsur lain, maksudnya dia dalam satu sebatian. Klorin ni dia bukan logam. Maka oleh kerana hidrogen ini dia bergabung dengan bukan logam, maka nombor pengoksidaan bagi hidrogen adalah positif 1. Ingat, positif 1 dengan bukan logam. Maksudnya kalau hidrogen bergabung dengan bukan logam, nombor pengoksidaan hidrogen adalah positif 1. Sebaliknya, kalau hidrogen ini bergabung dengan logam, contoh natrium hidrida. Hidrogen bergabung dengan logam natrium, maka nombor pengoksidaan hidrogen adalah negatif 1. Kalau dia bergabung dengan logam, nombor pengoksidaan hidrogen adalah negatif 1. Kalau hidrogen tu sorang-sorang, kosong. Nombor pengoksidaan oksigen dalam sebatian. Dalam sebatian tu maksudnya dia bergabung dengan unsur lain. Biasanya negatif 2. Biasanya negatif 2 kalau dia bergabung dengan unsur lain. Contoh karbon dioksida, CO2 kan. Jadi, nombor pengoksidaan oksigen adalah negatif 2. Tapi kalau oksigen ini dia bergabung membentuk hidrogen peroksida, H2O2, nombor pengoksidaan oksigen adalah negatif 1. Biasanya negatif 2 kalau dia bergabung dengan unsur lain. Tapi kalau oksigen tu dalam bentuk hidrogen peroksida, nombor pengoksidaan oksigen adalah negatif 1. Ingat tu. Kalau oksigen sorang-sorang, kosong. Kalau dalam sebatian, biasanya negatif 2. Kalau di dalam bentuk hidrogen peroksida, ingat simbol ni, dia adalah negatif 1. Seterusnya, nombor pengoksidaan fluorin dalam sebatian sentiasa negatif 1. Nombor pengoksidaan fluorin dalam sebatian sentiasa negatif 1. Awak tengok, fluorin ni dia berada dalam kumpulan 17. Tadi kita dah belajar, kalau unsur dalam kumpulan 17 dia dalam bentuk sebatian, biasanya negatif 1, tapi nombor pengoksidaan dia akan menjadi positif kalau dia bergabung dengan oksigen. Tetapi ada pengecualian bagi fluorin. Fluorin ni kalau dia bergabung dengan oksigen pun, dia punya nombor pengoksidaan tetap negatif 1. Fluorin ni kalau dia bergabung dengan apa-apa, dengan oksigen ke, sentiasa negatif 1. Tapi kalau fluorin ni dia sorang-sorang, dia kosong. Ingat ya. Jumlah nombor pengoksidaan bagi sebatian neutral adalah kosong. Contoh sebatian neutral adalah natrium klorida. Macam mana kita nak tahu dia neutral? Dia tak ada cas dekat atas. Jadi, ini adalah sebatian neutral. Jadi, jumlah nombor pengoksidaan. Bila kita sebut jumlah nombor pengoksidaan tu, maksudnya jumlah nombor pengoksidaan natrium campur nombor pengoksidaan klorin akan menjadi kosong. Bukannya nombor pengoksidaan natrium kosong, klorin kosong. Salah. Kalau ikutkan konsep ini, natrium ni berada dalam kumpulan 1, maka nombor pengoksidaan natrium adalah positif 1 kalau dalam bentuk sebatian. Jadi natrium positif 1, klorin pula berada dalam kumpulan 17 kalau di dalam bentuk sebatian,
biasanya negatif 1 kecuali positif dia bergabung dengan oksigen. Maka sekarang nombor peroksidaan klorin adalah negatif 1. Positif 1, negatif 1 akan terdapat kosong. Okey, jadi awak ingat jumlah nombor pengoksidaan bagi sebatian neutral sentiasa kosong. Jumlah nombor pengoksidaan bagi ion polyatom sama dengan cas pada ion itu. Tadi kita belajar ion monoatom. Monoatom maksudnya satu atom. Kalau polyatom maksudnya ada lebih daripada satu atom. Contohnya amonium. Dia ada lebih daripada satu atom. Dia ada dua atom. Maka jumlah nombor pengoksidaan bagi ion polyatom adalah sama dengan cas pada ion itu. Okey, cas ion amonium ni adalah positif 1, maka nombor pengoksidaan bagi ion amonium adalah positif 1. Jumlah nombor pengoksidaan bagi ion amonium adalah positif 1. Okey, ini adalah formula yang awak kena ingat dalam menentukan nombor pengoksidaan. Jadi cuba ambil masa, awak pause dulu video ni, awak salin semua ni sebab kita akan buat latihan nanti. Okey. Jadi kita akan tengok aktiviti 1C. Saya nak ajar macam mana kita nak kira nombor pengoksidaan. Okey ya. Tentukan nombor pengoksidaan bagi unsur yang bergaris. Tunjukkan semua langkah kerja. Okey, nombor 1. Nombor 1 kita ada MnO4 negatif. Jadi kita nak tentukan nombor pengoksidaan Mn. Okey. MnO4 negatif adalah ion polyatom. Awak rujuk balik nota yang awak salin tadi. Jadi jumlah nombor pengoksidaan bagi ion polyatom adalah sama dengan cas pada ion itu, iaitu negatif 1. Okey. Sekarang kita nak cari berapakah nombor pengoksidaan bagi Mn. Kita tak tahu kita letak Mn. Okey. Tambah oksigen ni ada 4. Jadi 4 tu kita tulis dekat depan. Okey, sekarang berapa nombor pengoksidaan bagi oksigen? Okey, awak tengok balik nota awak. Okey. Nombor pengoksidaan bagi oksigen biasanya negatif 2. Tapi dia akan menjadi negatif 1 dengan hidrogen peroksida. Sekarang bukan hidrogen peroksida. Maka nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2. Jadi kita selesaikanlah macam biasa untuk mendapatkan nombor pengoksidaan bagi Mn. Tolak 8. Maka Mn ialah positif 7. Jadi nombor pengoksidaan bagi Mn adalah positif 7. Awak kena tulis tambah ni ya. Tak boleh tak tulis tambah. Tanda tambah tu menunjukkan nombor pengoksidaan. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kita ada BaOH2. Kita nak cari berapakah nombor pengoksidaan bagi Ba. Okey, caranya macam tadi. Ini adalah suatu sebatian, maka kita kena tulis jumlah nombor pengoksidaan bagi sebatian ini. Okey, ini adalah sebatian neutral sebab ada cas. Maka jumlah nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Baik, jadi nombor pengoksidaan bagi barium kita tak tahu, kita tulis saja Ba tambah. Sekarang ini kita kena darab 2 kan. Jadi 2 kita tulis dekat depan. Kita buat kurungan. Okey, nombor pengoksidaan bagi oksigen berapa? Tengok balik nota. Biasanya negatif 2, tapi negatif 1 dengan hidrogen peroksida. Jadi ini bukan hidrogen peroksida, maka nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2 tambah nombor pengoksidaan bagi hidrogen. Tengok nota. Okey, positif 1 dengan bukan logam, negatif 1 dengan logam. Sekarang oksigen ni adalah bukan logam. Maka nombor pengoksidaan bagi hidrogen adalah positif 1. Jadi kita tambah saja 1. Seterusnya kita selesaikanlah ya. Jadi Ba tambah 2 darab negatif 1.
Kita dapat Ba tolak 2, maka nombor pengoksidaan bagi barium adalah positif 2. Baik, kita teruskan soalan nombor 3. AlH3. Kita nak kira berapakah nombor pengoksidaan AlH3. Berapakah nombor pengoksidaan hidrogen? Okey. Ini adalah satu sebatian, maka kita tulis jumlah nombor pengoksidaan ialah kosong sebab ini adalah sebatian neutral, tak ada charge. Okey. Macam mana kita nak kira nombor pengoksidaan hidrogen? Okey, cuba kita tengok nota. Ada tak nombor pengoksidaan aluminium? Okey, nombor pengoksidaan aluminium tak ada. Kita tak tahu. Tapi kita boleh tahu nombor pengoksidaan hidrogen. Cuba tengok. Hidrogen, nombor pengoksidaan dia akan menjadi positif 1 kalau dia dengan bukan logam, tetapi akan menjadi negatif 1 kalau dia dengan logam. Sekarang aluminium ni logam ke bukan logam? Aluminium ni adalah logam. Maka nombor pengoksidaan bagi hidrogen adalah negatif 1. Kita tak payahlah buat kaedah ini. Nombor pengoksidaan bagi hidrogen adalah negatif 1. Itu cara dia. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. HOBr. Berapakah nombor pengoksidaan bagi Br? Okey, ini adalah suatu sebatian, maka kita kena tulis jumlah nombor pengoksidaan adalah kosong sebab dia neutral. Okey, Br kita tak tahu, kita tulis Br tak tahu. Okey. Hidrogen dia akan menjadi positif kalau dia bukan logam. Sekarang oksigen dia bukan logam, maka hidrogen nombor pengoksidaan dia adalah positif 1. Oksigen pula biasanya negatif 2 akan menjadi negatif 1 kalau dia menjadi hidrogen peroksida, maka dia bukan hidrogen peroksida, maka dia negatif 2. Okey, jadi kita selesaikan. Negatif 1 tambah Br sama dengan kosong, maka nombor pengoksidaan Br adalah positif 1. Okey, nombor 5. Cu2O. Kita nak tentukan nombor pengoksidaan bagi kuprom. Macam tadi, ini adalah suatu sebatian, jadi kita guna konsep jumlah nombor pengoksidaan. Okey, jumlah nombor pengoksidaan dia berapa? Kosong, sebab tak ada charge, kosong. Okey. Kita nak cari nombor pengoksidaan bagi kuprom. Awak tengok kuprom ni ada 2. Jadi kita kena tulis 2 kuprom. Tambah oksigen. Tengok nota. Negatif 2 ke negatif 1? Negatif 2. Oksigen adalah negatif 2. Jadi kita selesaikan 2 Cu tolak 2. Positif 2. Maka nombor pengoksidaan bagi kuprom adalah positif 1. Seterusnya, nombor 6. C2O4 2 negatif. Kita nak cari nombor pengoksidaan bagi karbon. Ini adalah suatu sebatian polyatom. Jadi kita kena tulis jumlah nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. Sama dengan charge dia. Okey, kita nak cari nombor pengoksidaan kuprom. Karbon. 2 karbon. Tambah oksigen ada 4. Okey, berapa nombor pengoksidaan bagi oksigen? Tengok nota. Negatif 2. Jadi kita selesaikan. Dapatlah nombor pengoksidaan bagi karbon adalah positif 3. Seterusnya, nombor 7. VO2 positif. Kita nak tentukan nombor pengoksidaan bagi V. Ini adalah ion polyatom, maka jumlah nombor pengoksidaan adalah positif 2 sama dengan charge dia. Kita nak cari nombor pengoksidaan bagi V tambah nombor pengoksidaan bagi oksigen. Tengok nota. Negatif 2. Maka kita selesaikan. Kita dapat positif 4.
Dan yang terakhir nombor 8, S8. Kita nak tentukan nombor pengoksidan bagi S sulfur. Okey, ini adalah macam nak kira ni. Tengok nota. Unsur tunggal kan. Kalau unsur tunggal, nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Tak payah kira. Okey. Jadi saya nak awak tonton video di bawah. Awak type lah tajuk ni ataupun link ni. Ini dia ada menunjukkan macam mana caranya kita nak menghitung nombor pengoksidaan. Bagus video ni saya pun belajar melalui video ini. Baik. Kita teruskan. Pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Ahli kimia mendapati konsep pemindahan elektron dalam menerangkan tindak balas redoks adalah terhad kepada tindak balas yang melibatkan sebatian ion. Oleh itu, maksud pengoksidaan dan penurunan diperluaskan dengan menggunakan konsep nombor pengoksidaan untuk menerangkan tindak balas redoks bagi merangkumi semua tindak balas. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Okey, kalau nombor pengoksidaan bertambah, bermaksud itu adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, tindak balas penurunan berlaku apabila nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam bahan tindak balas berkurang. Jadi, kalau nombor pengoksidaan berkurang, maka tindak balas yang berlaku adalah tindak balas penurunan. Okey, contoh ialah tindak balas antara karbon dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida. Okey, kita ada persamaan kimia. Baik, macam mana kita nak tentukan yang mana satu tindak balas pengoksidaan dan penurunan berdasarkan nombor pengoksidaan? Okey, caranya ialah kita senaraikan dulu berapakah nombor pengoksidaan bagi karbon. Okey, karbon ni dia unsur tunggal, maka nombor pengoksidaan dia kosong. Oksigen, nombor pengoksidaan dia pun kosong sebab dia unsur tunggal. Yang ini kita kena buat pengiraan sebab dia dalam bentuk sebatian. Okey. Tapi kita tahu, okey, awak tengok nota ya. Oksigen, nombor pengoksidaan dia negatif 2. Kalau dia bergabung menjadi hidrogen peroksida baru menjadi negatif 1. Okey. Karbon kita tak tahu. Jadi kita kena buat pengiraan. Okey, di mana jumlah nombor pengoksidaan bagi karbon dioksida ni adalah kosong. Ini sebatian neutral, jadi nombor pengoksidaan dia kosong. Dan kita tahu, kita nak cari, kita tak tahu nombor pengoksidaan bagi karbon, jadi kita tulis C kita nak cari tambah 2 oksigen. Oksigen ni ada 2. Kita darab 2, darabkan dengan nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2. Maka kita akan dapat nombor pengoksidaan bagi karbon adalah positif 4. Jadi apabila kita dah dapat nombor pengoksidaan bagi setiap unsur, barulah boleh kita tentukan yang manakah yang akan mengalami tindak balas pengoksidaan atau penurunan. Jadi awak tengok, nombor pengoksidaan karbon dia bertambah daripada kosong menjadi positif 4. Kalau nombor pengoksidaan dia bertambah, bermaksud dia akan mengalami pengoksidaan. Karbon ni dia akan mengalami pengoksidaan. Kalau satu mengalami pengoksidaan, yang satu lagi mesti mengalami penurunan. Tengok Nombor pengoksidaan bagi oksigen asalnya kosong telah berkurang menjadi negatif 2. Maka oksigen ini dikatakan mengalami tindak balas penurunan. Okey. Bahan yang dioksidakan adalah karbon sebab nombor pengoksidaan bagi karbon bertambah. 0 bertambah menjadi 4. Manakala bahan yang diturunkan adalah oksigen sebab nombor pengoksidaan bagi oksigen berkurang daripada 0 menjadi negatif 2. Okey, jadi bahan yang dioksidakan ni secara automatik dia akan menjadi ejen penurunan. Okey, di mana karbon ni lah yang telah menurunkan oksigen. Manakala bahan yang diturunkan secara automatik dia akan menjadi ejen pengoksidaan. Maksudnya oksigen inilah yang telah mengoksidakan karbon. Okey, jadi saya nak awak buat aktiviti 1D.
Jadi sebagai kesimpulan, tindak balas redox ialah tindak balas yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Di mana tindak balas pengoksidaan dan penurunan ini kita boleh terangkan melalui 4 aspek, iaitu penambahan atau kehilangan oksigen, penambahan atau kehilangan hidrogen, pemindahan elektron dan juga perubahan nombor pengoksidaan. Jadi hasil aktiviti yang kita telah buat, didapati bahawa tindak balas pengoksidaan tu maksudnya oksigen bertambah. Awak ingat macam tu. Tindak balas pengoksidaan, oksigen bertambah, nombor pengoksidaan bertambah. Cara nak ingat, awak ingat dua ni saja dah cukup. Tindak balas pengoksidaan berlaku kalau ada pertambahan oksigen dan ada pertambahan nombor pengoksidaan. Okey. Yang dua ni dia terbalik. Awak ingat dua ni dah cukup, awak hafal lah yang lain ni. Okey. Kalau hidrogen tu berkurang, tindak balas pengoksidaan juga berlaku apabila kalau hidrogen itu berkurang dan juga bilangan elektron pun berkurang. Senang cerita, awak hafal dua ni saja dah cukup. Ulang balik, tindak balas pengoksidaan berlaku kalau oksigen bertambah, nombor pengoksidaan bertambah. Hafal dua dah cukup. Okey. Ada lagi tak? Okey, video kita dah habis. Jadi saya harap awak faham apa yang kita pelajari dalam video ini. Sekian, terima kasih.